Terima kasih, Doktor. Sebelum saya memulakan pembentangan ini, izinkan saya untuk memulakan dengan serangkap pantun. Gugur setangkai bunga melati, berselera kelopak, celahan di dada. Sudah lama kami menanti, izinkan saya mulakan bicara. Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kita, Encik Dr. Muhammad Akmal Nur dan rakan-rakan sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Tuhan Yang Maha Esa kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka dapatlah kita berkumpul bersama pada petang ini dalam Microsoft Teams. Kami dari Kumpulan 7 ingin membentangkan tajuk peranan etika dan peradaban dalam melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap negara. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang peserta, iaitu saya sendiri, Alexander Pillay, anak lelaki si menyanam, nombor metrik B061210481. Seterusnya, saya Muhammad Reza bin Rahim, pemegang nombor metrik B0621100470. Seterusnya, saya Amirah Hanani binti Samsuri, nombor metrik B06 B0621100483. Saya Amirah Hanani binti Ahmad Taharin dengan nombor metrik B0621100463. Seterusnya, Saya Nurantika Anwar, nomor metrik B0621100502. Seterusnya, Saya Nurjaimah binti Ada, pemegang nombor matris B0621100476. tanpa berlengah masa, mari kita teruskan kepada pengenalan 1.0. Bagi pengenalan, bab ini membincangkan tentang latar belakang kajian, teori yang relevan, penyataan masalah, tujuan kajian, objektif kajian, personal kajian, kepentingan kajian, batasan kajian, dan definisi konsep serta definisi operasional kajian. Semua subtajuk ini akan dihuraikan dengan lebih terperinci dalam bab ini. Kehidupan manusia pada hari ini adalah dikatakan berdasarkan kepada peredaran zaman. Faktor peredaran zaman ini telah menjadikan cabaran kepada manusia untuk memenuhi keperluan hidup masing-masing. Kehidupan zaman moden ini telah menjadi lebih kompleks di mana selain daripada keperluan asas, kepentingan wang ringgit dan kebendaan telah menjadi peraturan hidup. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, maka mereka sanggup mempertaruhkan etika semata-mata untuk mengejar impian dan mengecapi kehidupan materialistik yang menjadi keutamaan hidup pada zaman ini. Kita sering mendengar perkataan etika yang begitu popular di kalangan pelajar sekolah, organisasi atau yang bekerja dan ibu bapa yang sentiasa menekankan kehidupan yang beretika kepada anak-anak mereka. Seterusnya kita teruskan kepada latar belakang kajian. Etika berasal daripada perkataan Greek iaitu ethos atau ethikos yang merujuk kepada sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa, cara hidup atau budaya yang berbeza. Berbeza pula dengan ethikos yang merujuk kepada tata tusila, adab melakukan dan perbuatan yang baik. Etika dan peradaban adalah dua konsep umum sejagat yang dipilih untuk difahami dalam kursus ini. Kedua-dua konsep ini penting untuk memahami dan menghayati dinamik sesebuah masyarakat. Sebagai permulaan kepada kursus ini adalah sesuai untuk dibincangkan kedua-dua konsep ini satu persatu masing-masing dengan tersendiri dan kemudiannya melihat kaitannya dalam konteks unsur masa prakolonial, kolonial dan pasca kolonial. Faktor pertama, perbincangan telah menggerakkan idea dan amalan etika dan peradaban dunia. Fokus kedua adalah terhadap konsep etika, khususnya menghuraikan pengertian dalam konteks sejarah pemikiran Eropah pada zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment. Selaras dengan itu, kajian ini menegaskan bahawa untuk menjadi masyarakat yang mampu melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap negara, perlulah lebih terdahulu menguasai konsep etika dan peradaban seperti mengenali bentuk peradaban, cara berkomunikasi dan seterusnya memahami maknanya yang sendiri.
Dengan ini, pemahaman seorang individu akan bertambah berdasarkan cara melaksanakan yang baik dan teratur. Pendapat ini menyokong pengalaman pengkaji sebagai seorang pensyarah di Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Pendidikan selama lebih kurang 7 tahun yang mendapati bahawa penguasaan etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat yang bakal melaksanakan tanggungjawab terhadap negara kurang memuaskan. Situasi ini pasti mengganggu kefahaman masyarakat terhadap etika dan peradaban. Hasil daripada masalah yang diutarakan adalah wajar dijalankan satu penyelidikan tentang peranan etika dan peradaban dalam melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap kalangan masyarakat. Penyelidikan ini melibatkan dua bentuk tahap kajian iaitu melalui responden dan melakukan penyelidikan secara terperinci. Seterusnya saya serahkan kepada pembahasan yang seterusnya. Terima kasih. Seterusnya penyataan masalah. Di Malaysia, terdapat pelbagai isu-isu masyarakat berkaitan etika dan peradaban terutamanya dalam melaksanakan tanggungjawab sosial atas faktor penghayatan, pengaruh budaya, gaya hidup moden dan sebagainya yang menjejaskan lagi persekitaran. Daripada cabaran globalisasi, terdapatnya kesan globalisasi dan liberalisasi serta masalah sosial yang semakin meruncing telah merancangkan perbincangan mengenai CSR iaitu Corporate Social Responsibility atau tanggungjawab sosial korporat. Malaysia dalam menjalankan program CSR, perusahaan tentunya memiliki beberapa tujuan seperti meningkatkan citra perusahaan, memelihara hubungan dengan stakeholder dan menyelesaikan masalah antara mereka. Hal ini berkait rapat dengan kesedaran dalam diri seseorang terhadap ketidakadilan dan kezaliman yang berlaku dalam masyarakat sehingga membawa kepada transformasi sosial dalam masyarakat dan negara. Etika, moral, akhlak dan nilai murni amat penting dan diguna pakai untuk memaparkan tanggungjawab seseorang itu. Seterusnya objektif kajian. Objektif yang pertama ialah isu-isu dan masalah etika peradaban dalam melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap negara. Pada hari ini, tanggungjawab sosial tidak lagi terhad kepada isu-isu ekonomi dan perniagaan, sebaliknya meresapi pelbagai bidang seperti pembangunan, sumber manusia, kenegaraan dan teknologi serta alam sekitar. Antara isu yang dibincangkan dalam kajian ini ialah tanggungjawab sosial sebagai rakyat ataupun ahli masyarakat seperti terhadap diri sendiri, ejen moral ataupun terhadap manusia lain. Seterusnya, tanggungjawab sosial pekerja, tanggungjawab sosial organisasi atau korporat dan tanggungjawab terhadap alam sekitar. Bagi objektif kedua, kesan baik dan buruk etika dan peradaban dalam melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap negara. Daripada isu ataupun permasalahan yang dikaji, terdapat kesan baik dan buruknya. Berdasarkan kajian yang dijalankan, ia lebih cenderung kepada kesan buruk seperti maruah negara akan tercemar, menjejaskan ekonomi dan sebagainya. Oleh itu, objektif ketiga diperlukan bagi menangani objektif kedua iaitu langkah untuk memelihara masyarakat dan menentang kemungkaran dalam melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap negara. Langkah-langkah ini harus dititik beratkan daripada pelbagai pihak, contohnya seperti individu itu sendiri, ibu bapa, masyarakat, kerajaan, badan bukan kerajaan dan sebagainya. Seterusnya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan kaedah atau teknik reka bentuk mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menganalisis bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Metodologi kajian menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan teknik tertentu yang digunakan dalam menghasilkan sesuatu kajian. Tujuan metodologi ialah untuk membantu memahami dengan lebih luas atau lebih terperinci lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Aspek yang berkaitan dengan kaedah penyelidikan akan diterangkan dalam bab ini gunakan lebih jelas dan lebih terperinci. Aspek-aspek ini direka bentuk format kajian, populasi dan sampel kajian, kaedah pengumpulan data dan menganalisis data. Seterusnya kita akan melihat reka bentuk kajian. Kajian ini adalah berbentuk deskriptif,
dengan menggunakan kaedah tinjauan yang boleh dikatakan juga survey research. Kajian ini digunakan soal selidik berstruktur untuk mengutip data. Kaedah ini dilakukan untuk mencapai responden yang sukar dihubungi, melibatkan kos yang rendah dan memberi ruang responden berfikir sebelum menjawab soalan. Responden bagi kajian ini adalah pelajar universiti dan juga masyarakat biasa yang bekerja. Seterusnya kita akan melihat kepada metod pengumpulan data. Secara asasnya terdapat 4 kaedah pengumpulan data yang sering digunakan dalam penyelidikan, iaitu temu bual, soal selidik, observasi, dan eksperimental. Menurut Muhammad Majid Konting, kaedah pengumpulan yang cekap datang bergantung kepada matlamat kajian. Menurutnya, para penyelidik perlu terlebih dahulu menentukan objektif dan jenis penyelidikan yang dikendaki lari. Kegagalan menggunakan kaedah pengumpulan data yang berkesan boleh menghasilkan maklumat yang tidak tepat, samar-samar, dan boleh menyebabkan beban berlebihan maklumat dan boleh meningkatkan perbelanjaan penyelidikan. Dalam kajian ini, kita menggunakan kaedah penyelidikan iaitu dari segi soal selidik. Seterusnya kita akan melihat pembentukan soal selidik. Pendidikan dan penyelidikan sosial sering digunakan penduduk yang tinggi. Oleh itu, menggunakan soal selidik sebagai alat pengukuran adalah lebih praktikal dan berkesan kerana ia membantu mengurangkan perbelanjaan masa. Soal selidik adalah satu bentuk alat. Ia digunakan secara meluas oleh penyelidik dalam bidang pendidikan dapatan fakta tentang situasi dan amalan semasa. Juga yang digunakan untuk mengkaji sikap dan pendapat tentang sesuatu. Oleh itu, soal selidik digunakan bagi mendapatkan maklumat mengenai tahap amalan dan penghayatan ibadat pelajar, isu-isu dan masalah etika dan peradaban dalam melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap negara. Dan juga langkah untuk memelihara masyarakat dan menentang kemungkaran dalam melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap negara serta kesan-kesan baik dan buruk etika dan peradaban dalam melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap negara. Dalam kertas soal selidik terdapat 4 bahagian. Dalam bahagian A, terdapat 5 item yang disoalkan bagi mengetahui latar belakang responden. Mengikut soal selidik yang dilakukan, kita memperoleh 89 orang responden. Dalam kalangan responden itu terdapat 67 orang pelajar dan juga 22 orang pekerja. Responden yang diperolehi juga dari pelbagai bangsa iaitu responden Melayu, responden India, dan juga responden Cina. Responden juga dibahagi mengikut jantina, iaitu responden lelaki dan juga responden perempuan. Bahagian B pula mengandungi 5 soalan yang berkaitan dengan isu-isu dan masalah etika dan peradaban dalam melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap negara. Bahagian C pula mengandungi 10 soalan kepada responden. Seterusnya, dalam bahagian D pula mengandungi 5 soalan yang berkaitan dengan kesan-kesan bagi dan buruk etika dan peradaban dalam melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap negara. Bagi mengetahui respon yang diberikan dengan lebih jelas dan teliti lagi, kita telah meminta responden untuk memilih satu jawapan sahaja dengan menggunakan 5 skala Likert berikut, iaitu pertama sekali sangat tidak mempengaruhi, seterusnya tidak mempengaruhi, seterusnya tidak pasti, dan keempat, mempengaruhi, dan akhir sekali sangat mempengaruhi. Setiap skala yang digunakan mempunyai makna yang sendiri. Skala seperti di atas digunakan untuk mendapatkan respon yang tepat bagi kajian yang dilakukan daripada responden. Cara ini amat membantu kajian kami bagi mendapatkan jawapan yang tepat dan cekap daripada responden dengan kaedah yang mudah. Seterusnya kita akan melihat prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data dijalankan secara berperingkat supaya berjalan lancar dan telus. Langkah pertama ialah dengan mendapatkan kelulusan tajuk kajian kami daripada profesor. Seterusnya perbincangan yang dilakukan dalam kumpulan bagi membahagikan tugasan.
Bukan itu sahaja, membuat penyelidikan tentang tajuk yang dipilih dengan ahli kumpulan. Bagi menjalankan tinjauan soal selidik yang sebenar, penyelidik juga mendapat kebenaran daripada profesor berkenaan apabila kebenaran telah diperoleh dan penyelidikan telah menetap tarikh dan masa untuk meneruskan penyelidikan. Usaha mengumpul dan menggunakan soal selidik mengambil masa dalam 10 hari. Pengedaran borang soal selidik dilakukan atas talian dengan cara Google Form kerana keadaan pandemik. Apabila semua soal selidik yang diisi oleh responden telah dikumpulkan dan disemak, prosedur terakhir yang dilakukan oleh kami ialah menganalisis respons yang diterima. Akhir sekali kita akan melihat penganalisis data. Penganalisis data merupakan aktiviti untuk memperoleh maklumat yang berguna daripada data mentah. Ia melibatkan aktiviti manipulasi seperti mengatur, memilih, mengabung dan juga menjadualkan. Penganalisis data juga melibatkan pengiraan terhadap data mentah dan seterusnya berasaskan maklumat yang terhasil daripada penganalisis tersebut. Penyelidik akan menggunakan maklumat tersebut sebagai bukti untuk membuat sesuatu keputusan. Analisis data dilakukan secara kumpulan menggunakan respon yang diterima. Penganalisisan data dilakukan bagi mengetahui lebih tepat tentang jawapan yang diberikan oleh responden. Penganalisis data membantu mendapatkan maklumat yang diperolehi untuk kajian dengan lebih tepat lagi. Seterusnya saya akan memanggil pembentang seterusnya Amira Anani. Sila teruskan. Seterusnya, definisi kata kunci. Topik kajian ini adalah untuk menekankan kefahaman nilai terhadap isu-isu yang berkaitan dengan etika dan peradaban dalam konteks melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap negara. Oleh itu, definisi kata kunci perlu dilakukan untuk mengenal pasti maksud setiap kata kunci sebelum kajian dijalankan. Definisi kata kunci pertama ialah etika. Apa itu etika? Etika ialah prinsip moral dan akhlak yang menjadi pegangan seorang individu atau kumpulan. Seterusnya, definisi kata kunci yang kedua ialah peradaban. Peradaban ialah keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani sesuatu bangsa dan masyarakat. Seterusnya ialah dapatan kajian. Dapatan kajian ini adalah berdasarkan 3 objektif utama yang telah Saudari Husna nyatakan. Dapatan kajian yang pertama ialah untuk mengenal pasti isu-isu dan masalah etika peradaban dalam melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap negara. Yang kedua, mengenal pasti kesan-kesan baik dan buruk etika dan peradaban dalam melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap negara. Yang ketiga, mengenal pasti langkah untuk memelihara masyarakat dan menentang kemungkaran dalam melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap negara. Seterusnya ialah latar belakang responden. Kajian ini mempunyai 89 bilangan responden. Kajian ini juga adalah dilakukan menggunakan borang soal selidik secara Google Form. Kesemua ciri-ciri responden berdasarkan latar belakang mereka telah dipaparkan di dalam jadual ini. Majoriti responden adalah terdiri daripada pelajar. Sebanyak 67 orang manakala pekerja sebanyak 22 orang. Perempuan pula mendominasi kategori jantina dengan jumlah 70 orang manakala lelaki 19 orang. Di samping itu, bangsa Melayu sebanyak 79 orang, Cina 4 orang dan India 6 orang. Akhir sekali, umur pula 18 hingga 24 tahun, sebanyak 79 orang, 22 hingga 25 tahun, 7 orang, 26 hingga 30 tahun, 1 orang dan 31 tahun dan ke atas 2 orang. Seterusnya, isu-isu masalah etika peradaban dalam melaksanakan tanggungjawab sosial. Isu penghayatan etika dan peradaban semakin kurang dalam diri masyarakat pada masa kini merupakan isu yang mempunyai nilai min yang paling tinggi iaitu 4.16. Isu etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat yang semakin dipinggirkan dan isu pengamalan budaya barat semakin menguasai adab masyarakat masa kini mempunyai nilai yang sama.
nilai Mi yang sama iaitu 4.10. Isu masyarakat yang tidak mempunyai tanggungjawab ke atas kesejahteraan sosial mempunyai nilai Mi yang paling rendah iaitu 3.66. Isu generasi kini tidak memastikan setiap tindakan yang dilakukan adalah mengikut etika yang baik dan mengikut ajaran agama mempunyai nilai Mi sebanyak 3.97. Seterusnya, kesan-kesan baik dan buruk etika peradaban dalam melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap negara. Kesan buruk yang pertama ialah menyebabkan maruah negara akan tercemar kerana lahirnya masyarakat yang semakin tidak mempunyai etika yang baik dalam kehidupan seharian mempunyai nilai Mi yang paling tinggi iaitu 4.79. Kesan buruk yang kedua ialah menjejaskan ekonomi negara kerana masyarakat yang terlalu sosial terhadap negara sehinggakan tidak mempunyai rasa hormat kepada negara lain mempunyai nilai Mi 4.44. Kesan baik pula memberikan impak toleransi dan ikatan perpaduan yang lebih utuh mempunyai nilai Mi sebanyak 4.36. Kesan baik seterusnya ialah mewujudkan nilai bertimbang rasa dan saling menyayangi antara satu sama lain mempunyai nilai Mi 4.02. Akhir sekali, kesan buruk pentadbiran negara terganggu disebabkan masyarakat yang tidak bersatu hati menjaga keamanan negara mempunyai nilai Mi paling rendah iaitu 3.85. Seterusnya, langkah-langkah untuk memelihara masyarakat dan menentang kemungkaran dalam melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap negara. Bilangan peratusan bagi responden yang sangat bersetuju dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama ialah mengelakkan diskriminasi dan menyentuh isu sensitiviti dalam perkauman mempunyai nilai peratusan sebanyak 61.8%. Yang kedua, ibu bapa perlu meluangkan masa dengan memberi perhatian kepada anak-anak supaya hidup mereka tidak terjebak dalam masalah sosial sebanyak 60.2%. Yang ketiga, ibu bapa hendaklah mendidik anak-anak mereka supaya mempunyai tanggungjawab dengan sentiasa berkongsi pandangan dan masalah kepada mereka sebanyak 59.1%. Media massa menyampaikan maklumat atau iklan bertemakan perpaduan sebanyak 45.5% dan akhir sekali ibu bapa menerapkan nilai perpaduan di dalam diri anak-anak mereka sejak kecil lagi sebanyak 53.4%. Seterusnya saya serahkan kepada Nur Atika. Okey, terima kasih kepada saudari Amira Hanani. Seterusnya saya akan membentangkan tentang langkah atau cadangan penambahbaikan. Oleh itu, terdapat beberapa pihak yang memainkan peranan, antaranya peranan masyarakat, iaitu meraihkan perayaan kaum yang berlainan di Malaysia pada setiap tahun. Rakyat berbilang kaum menyambut pelbagai jenis perayaan sepanjang tahun dalam keadaan yang meriah serta menghibah. Kerajaan Malaysia telah memutuskan bahawa sebanyak 6 perayaan kaum utama di Malaysia dianggap sebagai perayaan utama dan akan disambut sebagai perayaan peringkat nasional, iaitu sambutan Hari Raya Aidilfitri, perayaan Tahun Baru Cina, Hari Krismas, Deepavali, Hari Gawai dan Hari Keamatan. Pada setiap perayaan, tradisi mengadakan rumah terbuka telah menjadi keistimewaan Malaysia yang menggambarkan semangat perpaduan sudah dipupuk kukuh dalam kalangan masyarakat. Melalui tradisi ini, pelbagai kaum kunjung mengunjungi bagi bersama-sama memeriahkan perayaan dan berkongsi kegembiraan. Apabila menghadirkan diri ke rumah terbuka sesuatu kaum, kita dapat memahami budaya mereka dan merasai makanan tradisional yang membangkitkan selera. Secara tidak langsung, setiap kaum akan berasa dihargai dan dihormati. Oleh itu, masyarakat akan menjadi aman dan damai. Dan masalah ini dapat diatasi dengan langkah tersebut. Seterusnya ialah peranan kerajaan, iaitu mengelakkan diskriminasi dan menyentuh isu sensitif dalam perkauman. Pihak kerajaan perlu mengetatkan lagi undang berkaitan dengan isu yang menyebabkan pergaduhan antara kaum. Hal ini biasa terjadi apabila penularan perkara yang boleh mencetuskan kebencian atau rusuhan melalui media sosial. Apatah lagi jika ia menyentuh pertelingkahan dan perbezaan pandangan antara kaum dan agama. Media sosial dijadikan gelanggang menyemai kebencian dan mewujudkan prasangka dan amarah.
Selain itu, pihak yang menyebarkan kandungan sensitif 3R iaitu perkauman, rej, agama, religion, dan institusi diraja royalty, mutakhir ini semakin menjadi-jadi. Tiga isu ini merupakan perkara yang sensitif dan boleh menimbulkan ketidakpuasan hati antara kaum dan agama. Sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat pelbagai kaum, memahami perlembagaan penting supaya isu sensitif yang termaktub dalam perlembagaan tidak dipersoalkan. Namun, ramai yang tidak memahami sejarah perlembagaan dan isu kandungan terutamanya perkara sensitif yang menyebabkan masyarakat tinggal dengan prasangka lebih berbahaya jika melibatkan prejudis antara kaum yang boleh mencetuskan pelbagai perkara negatif. Isu-isu sensitif yang membabitkan agama, kaum dan hak keistimewaan dan institusi diraja di negara ini mampu menyumbangkan kepada perpecahan. Malah isu ini jugalah yang menjadi bahan dan sasaran pihak tertentu merekrut anggota pengganas di negara ini. Oleh itu, perlu ditegaskan janganlah wujudnya sebarang pihak di negara ini yang cuba mengeksploitasi isu agama, perkauman, hak-hak istimewa dan institusi diraja demi memelihara masyarakat dan menentang kemungkaran dalam melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap negara. Seterusnya ialah peranan media massa. Media massa menyampaikan maklumat atau iklan bertemakan perpaduan. Peranan penting media massa dalam memupuk perpaduan dengan menyebarkan maklumat tentang budaya kaum yang wujud di Malaysia. Dalam konteks ini, rakyat Malaysia akan mengetahui dengan lebih mendalam tentang budaya masyarakat lain. Hal ini akan membantu mengeratkan lagi hubungan antara masyarakat majmuk yang wujud di sini, seperti mengetahui tentang perayaan yang wujud, makanan dan pakaian tradisional pelbagai kaum. Selain itu, media massa juga sering memaparkan tentang lagu-lagu kebangsaan rukun negara dan iklan yang menunjukkan kewujudan masyarakat yang berbilang kaum. Iklan-iklan yang ditayangkan akan meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat bahawa perpaduan itu amat penting bagi menjamin masalah sosial dalam kalangan masyarakat. Oleh yang demikian, akan wujudnya persefahaman antara masyarakat yang berbilang kaum. Seterusnya ialah peranan ibu bapa. Ibu bapa perlu meluangkan masa dan memberi perhatian kepada anak supaya hidup mereka tidak terjebak dalam masalah sosial. Hal ini kerana anak-anak amat memerlukan bimbingan dan kasih sayang mereka. Sikap ibu bapa yang kurang peduli anak menjadi unsur pendorong utama kewujudan segala masalah sosial di kalangan remaja di Malaysia. Jika ibu bapa dapat mengesan anak-anak melakukan kesalahan, hendaklah disiasat dan dipastikan terlebih dahulu keadaan yang sebenar. Jika telah terbukti kesalahan mereka, barulah berbincang secara baik sebab mengapa boleh terlibat dan bila ianya bermula. Ibu bapa merupakan tempat anak-anak bergantung dan mengadu sekiranya timbul masalah di kalangan mereka. Jika ibu bapa memberikan rangsangan yang baik, anak-anak akan merasa dihargai dan disayangi. Sekurang-kurangnya akan mengeratkan lagi tali silaturahim sesama keluarga. Selain itu, ada juga baiknya jika ibu bapa bersama anak-anak melakukan aktiviti bersama-sama seperti kegiatan riadah sekeluarga yang mana aktiviti seumpama itu amat sesuai diterapkan dalam mengeratkan lagi perhubungan dan seisi keluarga dan mengisi masa lapang dengan berfaedah. Ini menegaskan tanggungjawab ibu bapa dalam menentukan dan mencorakkan perlakuan anak dengan asuhan positif adalah amat penting dalam melahirkan keluarga yang harmoni. Seterusnya ialah peranan sekolah. Golongan kanak-kanak digalakkan berkomunikasi dengan pelbagai bahasa seperti Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil. Dengan cara pihak sekolah perlu melakukan pencampuran pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum di setiap kelas. Hal ini dapat menjadikan setiap pelajar mudah untuk bergaul dengan mereka dan boleh memahami bahasa antara satu sama lain. Selain itu, pihak sekolah perlulah mewujudkan mata pelajaran bahasa dalam sesi pembelajaran pelajar sebagai ilmu tambahan mereka. Secara tidak langsung, mereka dapat menguasai pelbagai bahasa. Oleh itu, golongan kanak-kanak dapat memupuk semangat nasionalisme dalam diri mereka menjadi seorang yang lebih menghormati bahasa kaum lain dan lebih mesra kepada mereka. Okey, itu sahaja pembintangan saya dan seterusnya diserahkan kepada Nur Jaimah.
Terima kasih kepada saudari Atika. Dalam tamadun Islam, tanggungjawab sosial telah menjadi asas kepada pembinaan tamadun yang kukuh. Perwatakan yang baik ini dibina atas kepercayaannya yang teguh kepada Tuhan. Tanggungjawab setiap individu terbahagi kepada tiga, iaitu tanggungjawab kepada diri sendiri, masyarakat dan negara. Ketiga-tiga tanggungjawab ini hanya dapat direalisasikan dengan menjayanya sekiranya setiap individu melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan serius. Pembentukan etika remaja mempunyai hubung kait dengan faktor keluarga, persahabatan dan sikap. Ibu bapa adalah individu yang penting dalam pembentukan sikap anak-anak. Selain ibu bapa, pihak kerajaan juga mempunyai peranan yang sama dalam pembentukan etika remaja seperti meneruskan program latihan khidmat negara atau PLKN kerana program ini mampu meningkatkan semangat cinta akan negara dalam diri anak-anak dan menjadikan remaja mempunyai sikap kepimpinan yang lebih tinggi dalam diri mereka untuk menjadi pemimpin negara. Sekian itu sahaja dari saya. Okey, terima kasih. Daripada kumpulan kami, kumpulan Kusuh, saya akhiri dengan serangkap pantun. Gunung Datuk tidak bercucu, Gunung Daik bercabang 3. Segala info harap dapat membantu. Semoga menjadi panduan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, saya tak dapat nak tanya. Saya ada program petang ni. Okey, jumpa lagi. Terima kasih.